PBS merupakan dasar yang melibatkan pentaksiran secara menyeluruh ataupun holistik terhadap pencapaian murid yang terangkum menerusi 4 komponen pentaksiran, iaitu pentaksiran sekolah PS, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum PAJSK, pentaksiran psikometrik dan pentaksiran pusat. Selain itu, PBS merupakan sistem pentaksiran yang akan digunakan bagi menjamin pencapaian seseorang murid supaya tidak lagi dinilai berasaskan peperiksaan semata-mata. Jemaah Menteri pada Disember 17, 2010 telah bersetuju supaya PBS dilaksanakan sebagai sebahagian daripada program transformasi pendidikan. Pengoperasian PBS mula dilaksanakan di sekolah rendah pada sesi persekolahan tahun 2011 dan sekolah menengah pada sesi persekolahan tahun 2012. Walau bagaimanapun, pada 11 Februari tahun ini, KPM telah membuat keputusan untuk menangguhkan PBS dan mengkaji semula pelaksanaannya. Ini adalah kerana guru-guru menyatakan bahawa mereka dibebankan dengan kesibukan mengisi dan merekodkan penilaian pelajar ke dalam sistem komputer berpusat yang menjadi bebanan pada mereka. Manakala ibu bapa tidak pasti bagaimana murid dinilai, terutama pelajar tingkatan 3 tahun ini yang merupakan kohort pertama melalui PBS. Penangguhan ini adalah untuk mengenal pasti permasalahan yang ditimbulkan ekoran daripada rungutan guru-guru dan ibu bapa dan juga mengambil langkah-langkah yang perlu dan segera dalam penambahbaikan PBS. Ekoran daripada kajian semula PBS, KPM telah mengambil langkah proaktif dengan mengadakan beberapa siri perbincangan dan pertemuan dengan kesatuan-kesatuan guru serta beberapa kelompok guru-guru untuk mendapatkan maklum balas dan membantu dalam memberikan input kepada penambahbaikan PBS. Berdasarkan kajian KPM dan input daripada guru-guru dan kesatuan-kesatuan guru, didapati terdapat 3 isu utama berkaitan pelaksanaan pentaksiran sekolah. Pertama ialah penggunaan dokumen standard prestasi DSP yang menyebabkan guru terikat dengan bilangan pernyataan deskriptor dan pernyataan evidence yang banyak. Bagi menangani isu ini, KPM telah menetapkan DSP dipermudahkan menjadi panduan perkembangan pembelajaran murid. Guru mengajar menggunakan kurikulum kebangsaan yang dibangunkan berdasarkan tema, tajuk atau kemahiran mata pelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Guru seterusnya mentaksir perkembangan pembelajaran murid berdasarkan pemerhatian dan penilaian mereka sendiri dengan merujuk pada panduan perkembangan pembelajaran murid tersebut. Guru boleh merekodkan tahap penguasaan murid mengikut kesesuaian masa dan kaedah mereka sendiri. Perekodan ini menggambarkan perkembangan pembelajaran murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran yang boleh dimaklumkan kepada ibu bapa. Dengan yang demikian, guru tidak akan lagi dibebankan dengan pengumpulan data dan evidence hasil kerja murid melalui pernyataan evidence yang terlalu kompleks. Bagi ibu bapa yang ingin mengetahui tahap pencapaian anak-anak mereka, pihak sekolah boleh menyediakan pelaporan pencapaian dengan mengadakan ujian bulanan, peperiksaan pertengahan tahun atau peperiksaan akhir tahun sekolah. Isu kedua ialah pengurusan fail yang rencam.
meliputi fail perkembangan murid, FPM dan rekod transit. Bagi menangani masalah ini, guru tidak perlu lagi menyediakan FPM dan melengkapkan rekod transit. Perekodan perkembangan pembelajaran murid boleh dilakukan mengikut kesesuaian masa guru. Ketiga, perekodan prestasi murid melalui sistem pengurusan PBS secara atas talian ataupun online yang sukar diakses dan memakan masa yang lama. Oleh kerana bilangan pernyataan deskriptor dan evidence telah dikurangkan, secara automatik guru-guru tidak akan dibebankan dengan kesibukan mengisi dan merekodkan penilaian pelajar ke dalam sistem komputer berpusat. Dan bagi memastikan guru memberikan fokus terhadap pengajaran dan pembelajaran, guru tidak perlu lagi mengisi data penguasaan murid melalui SPPBS secara online seperti sebelum ini. Guru boleh merekodkan perkembangan pembelajaran murid secara offline. Menerusi PBS juga, peperiksaan penilaian menengah rendah di tingkatan 3 akan digantikan dengan pentaksiran tingkatan 3 PT3. Ini bermakna tiada peperiksaan berpusat untuk pelajar tingkatan 3 yang akan dilaksanakan di peringkat sekolah. PT3 bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris akan dilaksanakan dengan menggunakan instrumen pentaksiran ujian bertulis dan ujian lisan. Manakala mata pelajaran sains, matematik, pendidikan Islam, kemahiran hidup, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Iban dan bahasa Kadazan Dusun akan menggunakan instrumen pentaksiran ujian bertulis sahaja. Mata pelajaran sejarah dan geografi pula akan ditaksir menggunakan pelbagai instrumen seperti tugasan bertulis, assignment, ujian amali, practical test, projek, kajian lapangan, field study atau kajian kes ataupun case study. Melalui PT3, pihak sekolah akan mentadbir, mentaksir dan memberikan skor terhadap pentaksiran tersebut berpandukan instrumen dan panduan peraturan penskoran yang setara ataupun standardized yang disediakan oleh pihak lembaga peperiksaan. Lembaga peperiksaan dan pentaksir luar yang dilantik oleh lembaga peperiksaan akan melaksanakan moderasi dan verifikasi sebelum laporan dikeluarkan. Moderasi ialah suatu proses menyelaras markah yang diberi oleh beberapa orang pemeriksa di atas hasil kerja murid bagi mendapatkan satu markah yang dipersetujui bersama. Persetujuan ini adalah berdasarkan peraturan permarkahan yang disediakan dan merupakan prosedur untuk memastikan ketekalan ataupun konsistensi pemberian markah antara pemeriksa. Verifikasi pula ialah proses menentu sahkan markah yang diperoleh oleh murid adalah markah yang selayaknya diterima. PT3 ini juga akan digunakan sebagai asas untuk menentukan kemasukan murid ke tingkatan 4 sama ada di sekolah berasrama penuh, sekolah menengah kebangsaan agama, maktab rendah sains mara, termasuk sekolah menengah teknik dan sekolah vokasional. Pada samping PT3, kemasukan ke sekolah-sekolah tersebut juga menggunakan ujian psikometrik bagi memastikan pemilihan dan penempatan murid bersesuaian dengan kemampuan dan minat mereka. Untuk memastikan PBS yang telah ditambah baik ini dapat dilaksanakan dengan berkesan dan seperti yang dihasratkan, KPM akan mengadakan taklimat secara terperinci tentang konsep dan pelaksanaannya kepada pegawai-pegawai di Jabatan Pendidikan Negeri, pejabat pendidikan daerah, pentadbir dan guru-guru. Latihan adalah satu aspek utama dalam nak memastikan guru dapat melaksanakan pentaksiran. Dan oleh itu KPM akan berusaha mengadakan latihan supaya guru memahami konsep pentaksiran dan mengamalkannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selain daripada itu, KPM juga akan mengadakan latihan
bagi meningkatkan kemahiran guru untuk memeriksa jawapan murid. Penambahbaikan PBS ini akan dilaksanakan mulai April 1 hari bulan April. Terima kasih.